sajalah yang bahan kimia yang betul-betul gazetted. Sehinggalah use regulation keluar, barulah bahan kimia yang ditakdirkan sebagai hazardous to health digazetkan di Malaysia. Jadi apa perbezaan di antara kita membuat assessment untuk physical dan assessment untuk bahan kimia ni? Okay, kalau tengok kat sini kalau kita membuat hazard identification ataupun bukan hazard identification, kalau kita membuat risk assessment untuk hazard kategori physical, kita akan membuat recognition, evaluation dan control sahaja, iaitu high rank lah. High rank adalah 2, 3 dan 4. Dan untuk CSIA pula, mereka ada lebih satu tau. Lebih apa dia? Lebih anticipate. Benda yang tak ada, dia orang kena teka. Sebagai contoh, bahan kimia di dalam almari, di dalam kabinet bahan kimia. Untuk safety officer, mereka katakan benda tu okey, tak jadi masalah. Tapi bagi CSIA, benda ni adalah hazardous. Jadi mereka akan membuat penasiran terhadap benda ni. Okey. Suara saya masih jelas kan? Okey. Yang ni dia PDCA approach. PDCA approach, nombor satu adalah planning, setting the policy, objective, development of procedure and process where necessary to perform initial review. Okay. Di mana initial review itu akan dibuat melalui monitoring ataupun melalui assessment of chemical in your workplace. Lepas tu do pula define responsibility and accountability, competence and training, iaitu kita meletak langkah kawalan untuk mengawal hazard itu. Lepas tu check dilakukan dengan melakukan monitoring dan juga surveillance terhadap bahan kimia dan pekerja. Monitoring pula tuan-tuan, kita membuat dua jenis monitoring lah. Satu chemical monitoring, satu lagi biological monitoring. Okay. Lepas tu act adalah dengan melakukan correction dan juga corrective action ke atas penggunaan bahan kimia yang berada di tempat itu. Yang ini pula adalah tentang operational control strategy in chemical management, iaitu operational control dia menggunakan konsep cradle to grave. Apakah itu cradle to grave? Cradle to grave adalah menjaga bahan kimia secara teliti sejak daripada masa you menerima bahan kimia itu sehinggalah bahan kimia itu dilupuskan daripada syarikat kita. Okay. Certain health issue and concern being addressed through the life cycle of the chemical. Life cycle ni maksudnya daripada kecil sampai mati lah. Itulah. Kalau manusia, life cycle dia dilahirkan sampai mati. Bahan kimia pun sama. Sejak diterima dia sampai you nak buang bahan kimia ataupun bekas bahan kimia. Itulah yang dinamakan life cycle. Dalam business, in business, the term cradle to grave is used to in reference to a firm
information, lepas tu classification of chemical according to UN iaitu class regulation, lepas tu provide information iaitu hazard communication. Dan satu lagi tentang hazard communication, pastikan perkataan hazard communication ni digunakan untuk pengendalian bahan kimia saja, iaitu dikenali sebagai HAZCOM. Okey. Kalau dengar perkataan HAZCOM tu, maksudnya seseorang tu sedang cakap tentang bahan kimia tu. Okay. Kalau dia menggunakan perkataan HAZCOM untuk selain pada bahan kimia, maksudnya orang tu tak faham tentang penggunaan teknologi dalam safety. Okay. Yang ini distribution, transportation and receiving. Yang ini pula kalau kita tengok dekat sebelah kiri kita ada lambang diesel tube. Untuk pengetahuan tuan-tuan, lambang di sebelah kiri itu adalah lambang daripada Department of Transport. Dan ini bukan logo ataupun signage yang dikeluarkan oleh orang safety. Orang safety tidak bertanggungjawab, satu lagi tidak berkemahiran untuk membuat benda ini. Sebab benda ini adalah under Department of Transport. Jadi use storage and handle of chemical. Storage, consider the threshold quantity. Maksudnya apabila tuan-tuan menyimpan bahan kimia, tuan-tuan hendaklah tahu threshold limit value. Okay. Kuantiti ambang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Iaitu kuantiti ini ada di dalam SIMA regulation. Kalau tuan-tuan simpan melebihi kuantiti yang telah dibenarkan oleh kerajaan, maka tuan-tuan dikenali mengambil tindakan tertentu lah. Contohnya, menyediakan simah declaimant ataupun doso declaimant ataupun tidak perlu comply. Jadi, benda ini bergantung kepada jumlah yang tuan-tuan simpan. Okay, bukannya jenis bahan kimia. Bahan kimia ni siapa-siapa boleh simpan apa-apa, as long as dia di bawah kuantiti yang dibenarkan oleh kerajaan. Lepas tu provision and compliance to safe operating procedure for use of chemical. Okay. And then ensure availability of hazardous information communication. Itu HAZCOM untuk bahan kimia terletak di labelnya, di SDS-nya dan juga di signage-nya. Kalau tuan-tuan nak faham bahan kimia, yang senang sekali, cuba tengok racun rumput, racun rumpai. Yang ni memang dia orang comply list. Dekat botol tu, label dia complete. Okay. Ini adalah another signage. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan, signage yang berada di muka surat ini adalah signage untuk DOE sahaja. Okey, ada soalan. Mr. Lee. So, CSIA masih ada preventive action. Kalau tak, silap direct hanya correction dan corrective action kan. Okay. Sebenarnya, di dalam CSIA sudah tidak memerlukan preventive action lagi. Sebab tuan-tuan hendaklah mengambil correction dan corrective action berdasarkan takrifan correction dan corrective action terkini. Preventive action sudah tidak diperlukan lagi. Okay. Jadi pula disposal Okay, yang ini tadi adalah signage yang terdapat pada Department of Environment dan penggunaan signage ni hendaklah di tempat yang betul lah, bukan di dalam production line. Di dalam production line kalau tidak pakai pun simbol ini boleh,
biasanya di ujung production line, di mana dia melibatkan bahan buangan ataupun waste yang terdapat di syarikat anda. Dan kebanyakan signage ini digunakan dekat dry waste storage ataupun dekat waste storage. Okay? Dekat situ adalah tempat di mana yang akan menggunakan signage daripada DOE. Dalam syarikat ni ada pelbagai jenis signage tau. Okay. Dan you sebagai safety officer pastikan you aware signage manakah ada DOSH, signage mana ada DOE dan signage mana lagi ada Department of Transport. Ini adalah tentang disposal. Disposal bahan kimia ni ada pelbagai jenis bentuk disposal. Okay. Ada yang boleh dispose secara tahunan, ada yang mesti didispose secara bulanan, dan tempat disposal dia pula spesifik. Dia cuma boleh diangkut oleh kontraktor yang direcognize oleh DOE dan hendaklah didispose ataupun dibuang di tapak pelupusan yang dibenarkan oleh DOE sahaja. Selain daripada itu, dia adalah dianggap pelupusan haram ataupun pelupusan yang tidak dibenarkan. Dan kalau anda melakukan pelupusan yang tidak dibenarkan, dia macam-macam lah nanti. Okay. Ini pula adalah antara hazard control. Four principle that relate to the method that can be used to control hazard. Satu, all hazard can be controlled in some manner and to some degree. Lepas tu, there are usually many alternate method of control. Some methods are better than others. Situation will require more than one control method to obtain optimum results. Okay. Katakanlah tuan-tuan nak membuat kontrol, agak-agak siapa dapat mencadangkan kontrol yang paling sesuai? Boleh cadangkan dengan saya? Siapa? Tak kisahlah untuk physical risk assessment ke ataupun chemical risk assessment. Siapakah yang dapat memberi kontrol yang sesuai? Kadang-kadang kita nak membuat kontrol, tuan-tuan fikir pening kepala tak keluar-keluar kontrol. Okey. Bukan automation ni adalah salah satu dari method untuk kontrol. Sebenarnya orang yang sesuai yang you boleh minta pendapat tentang kontrol ni adalah operator. Okey. Mereka berada di tempat itu tiap-tiap hari, mungkin mereka boleh mencadangkan kontrol yang lebih sesuai. Dan biasa yang kontrol yang dicadangkan oleh operator itu, tuan-tuan, adalah kontrol yang tidak menyukarkan kerja mereka ataupun tidak menyusahkan kerja mereka. Dan kontrol ni biasanya dia adalah sangat praktikal sebab mereka yang ada di sini. So kalau nak tahu you kena buat benda ni, then you will be surprised dengan cadangan mereka. Okay? Ini pula adalah hierarchy of control. Hierarchy of control ada 5 ESE, AB. Okay. Hierarchy of control ni species sama macam hierarchy biasa. Cuma yang ni kita sedang berfikir tentang chemical itu saja. Yang ni adalah base control, iaitu elimination, where a work, activity or process involved in the use of hazardous chemical that is not essential. The hazardous chemical should be eliminated wherever practicable. Kalau dapat eliminate lah penggunaan bahan kimia. Walaupun pun jarang kita introduce bahan kimia, kita tak pakai. Jadi elimination ni sangat susah untuk dilakukan di dalam chemical management. Sangat susah. Ada mungkin, cuma saya tak pernah buat lah. Saya tak pernah dapat buat sampai ke level elimination. Sebab semua bahan kimia yang saya gunakan
masuk substitute a less hazardous chemical first, that's one. Lepas tu using chemical the same chemical in a less hazardous form. Contoh, instead of menggunakan bahan kimia dalam bentuk debu, you boleh gunakan bahan kimia dalam bentuk granule ataupun flake. Itulah yang dikatakan sebagai substitution. Jadi pula, substitute should be strongly considered for substances that are carcinogenic, toxic product, and allergic or neurotoxic. This because they are problem with set limit and the traditional control method of prevention such as PTE, industrial ventilation or encapsulation, which are currently in practice, are not sufficient. Okay, kita nak berhati-hatilah kalau you gunakan benda yang carcinogenic ni. Sebab kau boleh substitute. Kalau tak boleh tu, kena fikir lagi benda ni, iaitu engineering control. Isolation ni sebenarnya adalah dalam kategori engineering control. Okay, isolation involve removing the source of present exposure from focus environment. Okay. Contoh macam harimau, you letak harimau tu dalam sangkar, itulah yang dimasukkannya isolation. This isolation can be accomplished by a number of ways. Placing the source in another location where workers are unlikely to come in contact with it. Lepas tu enclosing or shield the source with a physical barrier. Contoh benda ni, isolation. Kalau dulu you buat kerja membuka dan menutup valve tu di depan control room. Jadi kalau buka dan tutup valve tu di depan control room, semua lelehan bahan kimia tu akan berlaku di depan control room. Jadi cara yang terbaik adalah you pindahkan valve tu seberapa jauh boleh, as long as valve tu masih boleh berfungsi. Okay? Dekat situ you letak. Tu alihlah dia jauh daripada control room. Okay? Dan dulu kenapa orang letak dekat control room, original design dia, sebab dia orang ingat kalau valve tu diletak di depan control room, maka senanglah nak membuka dan menutup valve tu sebab dia berada di depan pintu control room je. Walaupun kenapa you tak tahu, you consider bahawa bahan kimia yang you consider itu, yang you kenali itu adalah carcinogenic dan tak pasal-pasal benda yang carcinogen ataupun boleh menyebabkan kanser masuk ke dalam control room dan menyebabkan satu control room kanser. Jadi first you relocate valve tu jauh daripada control room, atau you pakai satu lagi, you letak dia jauh daripada control room, lepas tu you jangan suruh manusia yang operate, you gunakan control valve. Sama ada you gunakan pneumatic control valve ataupun electrical control valve, mana-mana satu pun boleh. Nak memastikan langsung manusia tak perlu berinteraksi dengan bahan kimia. Yang ini automatic process, so that the operator within a closed system or separation of the process from people by distance or the use of barrier to prevent exposure. Removal and storage of material in a separate location. Okay, sebab tu kalau tuan-tuan pernah bekerja di plant, chemical plant, tuan-tuan akan nampak okay, di dalam plant kita ada banyak automation. Dan automation yang digunakan di plant ataupun launching bahan kimia adalah automation yang menggunakan pneumatic system. Okay, jarang terpakai electrical system. Sebab pneumatic system, sebab masalah dia macam ni, plant ni kebanyakan struktur dia adalah besi, dan andai kata berlaku short circuit terhadap besi, maka tak pasal-pasal ramai pekerja plant yang terkena renjatan elektrik. So untuk mengelakkan masalah renjatan elektrik, caranya adalah dengan menggunakan pneumatic system, iaitu sistem yang menggunakan udara
apa-apa nanti akan dibuka ditutup secara manual ataupun secara sistem. Ini pula adalah engineering control. Okey, sebelum saya teruskan dengan engineering control, are you okay semua? Masih boleh faham? Boleh ikut? Tolong respon sekejap dekat public chat. Boleh ikut tak? Okey, sini cakap okey. Sini cakap okey. Then I proceed. Okey, yang ni adalah engineering control. Engineering control ni simple. Sebelum saya nak teruskan dengan engineering control ni, saya nak you all bagi saya contoh engineering control yang paling mudah. Cuma sebelum saya suruh you all cuba, saya nak bagi tahu you all lah, apakah itu engineering control. Ni yang you kena faham. Kalau you control hazard, you bebaskan manusia, itu engineering control. Kalau you protect manusia, you bebaskan harimau, itu adalah PPE. Soalan dia sekarang adalah, saya nak tuan-tuan pergi dekat share note. Anda boleh start sekarang. Okey, saya nak you bagi cadangkan engineering control yang you boleh cadangkan. Ataupun you boleh fikirkan. Saya bagi masa 7 minit untuk semua tuan-tuan cuba. You kena tengok gambar ni tau. Asalkan benda yang you tulis tu menepati ciri-ciri gambar dekat atas tu, maka engineering control lah. Hello, saya nak at least 5 orang yang memberi contoh ni.
perimeter lifeline bukan engineering control. Sebab perimeter lifeline ni digunakan untuk you sangkut you punya PPE. Dia bukan engineering control. Elok you tanya dengan saya. Ini dia peluang yang you ada. Lepas ni you all akan duduk seorang-seorang fikir apa dia itu engineering control. Dia tak boleh consult siapa-siapa dah. Hari ni boleh tanya saya. Tengok gambar tu betul-betul lah. Konsep dia dekat gambar. You do something that you can control the hazard. Do something so that you can control the hazard. Ataupun macam ni, you kena letak hazard dulu. Okay, Oswald betul ya. Cuma yang lain saya tak nak you ulang balik apa yang Oswald buat ni. Oswald okay, tapi saya tidak minta dua, saya minta satu je. Setiap orang bagi satu saya. Oswald punya dah betul.
Iskandar betul? Encik Iskandar okey? Dan Ceri okey? 3, 2 orang lagi. Hello, 2 orang lagi ya? 2 orang ramai tau. 13 orang. Takkan lah. Takkan hari ni 3 orang je, 2 orang lagi. Cepat sikit. Kalau 3 orang je bagi jawapan ni, maksudnya 3 orang ni je lah yang berfikir. Yang lain tolong fikir sekali. You all nanti akan buat harap. You all tak tahu apakah engine control yang you kena masak. Jadi so hari ni saya nak test. Okay? 5 minit lagi, 4 minit lagi 4 minit lagi, you tak bagi, saya akan bagi jawapan. Engineering control adalah apa-apa yang you letak dekat hazard itu. Lepas tu, bila you pasang, you dapat control hazard. Minit.
ada soalan tentang contoh yang saya bagi ni. Ini semua sebenarnya adalah engineering control. Contoh, acoustic panel. Acoustic panel ni adalah untuk mengelak bunyi merentasi bilik. Jadi, you letak acoustic panel. Aircon, bilik panas. So, you nak mengelak bilik tu panas, you letak aircon. Pintu, you nak mengelak debu daripada masuk ke dalam pejabat you, you letak pintu. Langsir, direct sunlight daripada luar, UV. Macam mana you nak elak daripada masuk ke dalam office you, you pasang langsir. Sebab kalau you tak pasang langsir, nanti aircon you menjadi tidak efisien. Dinding, you tidak mahu apa-apa objek daripada construction site you masuk ke dalam office you, you pasang dinding. Pagar, you tidak mahu pekerja you menceroboh kawasan-kawasan hazard, you pasang pagar. Guardrail, you ada platform, you tak nak pekerja you daripada terjatuh daripada platform ataupun scaffold, you pasang guardrail. Atap, you tak nak pekerja you dihempap oleh objek-objek yang berada di atas, you pasang atap. Ceiling, you tak nak debu daripada atap tu masuk ke dalam pejabat, you pasang ceiling. Kalau tak tiap-tiap hari tangkap laba-laba dalam office you, that's why kita perlukan ceiling. Clear? So ini adalah sebenarnya adalah engineering control. Dia berada di banyak di sekitaran you, yet you tak perasan. Even lantai pun engineering control. Sebab kalau tak ada lantai, tiap-tiap hari you kena labelkan tanah dekat pejabat you. Lantai tidak rata. So, that's why kita pasang lantai. Sebenarnya, engineering control ni tuan-tuan, dia ada banyak di persekitaran you. Cuma you saja tak perasan. Okay? Sekarang saya teruskan tuan-tuan kita. Jadi kita menggunakan welding booth for spray painting and fiber glazing, robot welding. Kita menggunakan local extraction system, tool grinding machine, automation and removal of object from the glazing bath and close reaction vessel. Jadi pula admin control. Admin control adalah pengurusan. So, macam mana you buat admin control? You membuat latihan, you memilih workers yang sesuai untuk kerja tertentu. Lepas tu, you ada set work procedure, you ada set work system, you ada communication system, iaitu menggunakan label, signage. Okay. Boleh bagi tahu saya, apakah beza di antara set work procedure dengan set work system? Mana satu lagi tinggi dia punya hierarchy? Boleh tolong jawab di dalam public chat. Antara set work system dengan set work procedures, mana satu lebih tinggi daripada dia punya hierarchy? Mana satu bapa, mana satu anak? Set work system dengan set work procedure. Okey, betul. Set work system adalah lebih tinggi dia punya hierarchy. Okey. Apakah contoh set work system yang popular di pasaran? Set work system pula dia ada banyak hierarchy dia lagi. Okey. Bagi saya satu contoh set work system yang pada hierarchy dia paling tinggi.
saya satu contoh step work system yang berada pada hierarki paling tinggi. Apa nama dia? Boleh bagi satu cadangan? Dekat public chat. Bagi saya nama satu contoh set war system yang paling tinggi sekali dari segi hierarki. Bukan work permit itu bawah. Yang paling tinggi sekali dalam set war system adalah OSH Management System, OSH MS, iaitu ISO 45001. Itulah contoh server sistem yang paling tinggi sekali. Sebab di dalam ISO 45001, anak dia server procedure. Anak dia sebenarnya work permit itu adalah anak kepada server procedure. Okey, kalau macam ni untuk yang Cik Oswald bagi Cik Oswald dan Cik Iskandar bagi saya tulis dia punya hierarki. Macam tu dia punya susunan. Work permit adalah salah satu daripada anak kepada safe work procedure. Okey? Admin control safe work system is a formal work procedure that results from systematic examination of tasks in order to identify all hazards. Safe work system are integration of man, machine and material in the correct environment to produce the safest possible condition in a specific work area. Step to implement a safe system of work: assess the task, identify hazard, define safe method, implement the system, monitor the system. Yang ini adalah tentang safe work system. Kalau kerja itu berada pada risiko yang tinggi, anda hendaklah menggunakan permit to work. Tapi kalau dia sekadar menyapu ataupun mengemas office saja, tuan-tuan boleh gunakan verbal instruction. Dia tidak memerlukan prosedur bertulis yang rasmi. Terkadang arahan verbal pun boleh sebab risiko dia rendah. Walaupun untuk high risk punya aktiviti, kita memerlukan contoh permit to work. Okay. Last kali, personal protective equipment. When control method not available, okay, last line of defense adalah menggunakan PPE during emergency situation or rescue purposes. Selain pada itu, you jangan pilih PPE. Jadi apa yang you kena faham tentang hierarchy of control adalah susunan dia, tuan-tuan. Macam ni
hazard, you ada harimau. You ada high, you ada medium, you ada low risk. Kalau high, you mesti ambil tindakan dekat sini. Elimination, substitution or engineering control. Kalau medium, you boleh buat administrative control sini. Administrative control ni sebenarnya dia berada di antara hazard dan pekerja. Itulah admin control. Dan last sekali adalah PPE. PPE ni dia kontrol manusia, dia tak kontrol hazard. Hazard tetap berkeliaran kalau dia pakai PPE. Dan lo perlu ambil apa-apa tindakan ke tidak? Tolong jawab dekat public chat, lo perlu ambil apa-apa tindakan ke tidak? Macam ni, sebenarnya lo anda dibenarkan untuk tidak mengambil tindakan lo. Yang you perlu ambil tindakan semasa medium dan high risk sahaja. Lo tu kalau yang ada duit lebih boleh ambil tindakan. Tapi biasanya orang tak ambil tindakan. Dan tak ambil tindakan bukanlah satu kesalahan. Macam ni soalan saya, siapa yang membenarkan you untuk tidak ambil tindakan? Siapa bagi lesen tu? Bukan saya. Lebih baik saya tanya. Kalau tak, you cakap bagi tahu orang. Lalu you cakap kalau lo tak perlu ambil tindakan. Jangan itu adalah fitnah untuk saya. Yang membenarkan you untuk tidak mengambil tindakan adalah orang ini. Boleh bagi tahu saya siapa yang membenarkan you untuk tidak ambil tindakan? Ulang lagi sekali. Hiring airline, yes. Itulah jawapan dia. You jangan cakap nama saya. Okay? Kan saya kena pergi ikut kan. Kita just ikut je. Dos cakap okay. Saya cakap okay lah. Itu je. Okay? Sekarang nak pukul 10, kita rehat sampai 10.30 boleh tuan-tuan? Kita sambung 10.30, boleh? Okey, kita rehat dulu, kita sambung pukul 10.30 nanti.